Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar kamu hari ini? Cikgu doakan agar kamu sihat hendaknya. Okey, bersama dengan Cikgu Farhana daripada SK Tunjang. Hari ini, Cikgu akan ajar tajuk Sistem Pembiakan Manusia dalam tema Sains Hayat bagi tahun 6. Mari kita lihat apakah yang akan kamu dapat setelah habis penerangan daripada tajuk hari ini, iaitu objektif kita. Yang pertama, mengenali organ pembiakan manusia. Yang kedua, mengetahui fungsi organ pembiakan manusia. Yang ketiga, mengetahui bagaimanakah proses persenyawaan berlaku. Yang keempat, kaedah dan hasil persenyawaan. Dan yang terakhir, kepentingan pembiakan. Bagaimanakah persenyawaan berlaku? Persenyawaan ni apa sebenarnya? Okey, jom kita tengok video. Okey, sila perhatikan dengan betul dia semua. Fertilization ataupun persenyawaan. Okay, yang banyak-banyak tu adalah sperma. Sperma. Okay. Dalam proses pengembaraan mereka untuk bertemu dengan ovum. Ada sperma yang tak berjaya hidup. Okay, mereka mati kerana keadaan berasid di situ. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke pintu uterus. Okay, pintu ni hanya akan dibuka ketika berlakunya proses pengovulan, di mana ovum terhasil. Okay, sperma pun masuk dan meneruskan perjalanannya. Tidak semuanya hidup. Ada yang tidak berjaya dan mati. Okay, sperma yang hidup akan meneruskan perjalanan mereka untuk bertemu dengan ovum. Okay, terus lagi. Dan ada lagi halangan dia, iaitu okay, di sini adalah sel darah putih. Sel darah putih ni akan makan sperma kerana mereka ingat itu adalah ancaman. Okay. Kemudian perjalanan teruskan lagi. Okay, ada sperma ni bukan ada satu saja, ada berjuta-juta. Okay, banyak lagi. Dan mereka sangatlah seni dan halus. Okay, kat situ ada rongga-rongga liang-liang. Okay. Sperma tersebut ada yang tersangkut di situ sebelum sampai ovum. Dan di mana sperma yang semakin hampir akan menjadi semakin aktif untuk tiba ke destinasi mereka, iaitu bertemu dengan ovum. Okey. Di situ kamu boleh nampak yang warna kekuning-kuningan tu adalah ovum. Okey, yang bersinar-sinar tu adalah sperma. Okey, sperma yang berjaya masuk, mereka akan cuba masuk melalui dinding ovum. Belum lagi boleh masuk. Okey. Dan akhirnya cuba memasukinya dan kita lihat sperma yang mana berjaya masuk. Okey, sperma ini berjaya masuk. Okey, yang masuk hanyalah kepala sperma sahaja. Dan dia pun akan melalui proses persenyawaan. Okey, di situ. Ovum pun akan bersenyawa dengan
sperma tadi, sel tadi. Okey. Dan berlakulah proses persenyawaan. Yang lain-lain yang cuba untuk masuk, tak boleh lagi dah, tak dibenarkan masuk. Hanya satu sahaja sperma yang dibenarkan masuk. Yang juara sajalah yang dapat masuk. Yang lain selamat tinggal. Okey, tu tak berjaya lah. Yang tadi dah berjaya dah. Okey, goodbye semua. Tak boleh dah, tak boleh dah. Pintu dah tutup, tak boleh. Okey, kemudian daripada yang tadi tu dia akan mula terbentuknya sel-sel tadi tu. Ni adalah kromosom. Untuk kromosom ni akan mula terhasil pembahagian sel berlaku. Ni semua ni halus saja. Tak boleh nampak dengan mata kasar kena guna mikroskop elektron. Tengok halus saja. Pembahagian dia. Tu semakin berpecah. Kembang lagi jadi sel. Hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan tu berlakulah seterusnya. Okey, yang dah bersenyawa tadi dia akan bergerak daripada tempat dia tadi tu, lepas bersenyawa bergerak terus. Alright, habis. Okey, kita tengok sekarang organ pembiakan. Okey, apa maksud organ pembiakan? Organ pembiakan adalah organ yang terlibat ketika pembiakan berlaku. Okey, pembiakan berlaku dia mesti melibatkan dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Jadi organ pembiakan yang terlibat ada dua lah. Okey, dua yang berasingan lah, lelaki dan perempuan. Okey, sekarang kita lihat organ pembiakan untuk lelaki. Okey, ada dua. Yang utama kat sini adalah zakar dan juga testis. Okey, testis ni istilah baru untuk kamu. Okey, apa dia testis? Testis dalam bahasa mudah dia yang kamu selalu disebut, teacher dia dah sepak teluk saya. Itulah. Okey, jangan guna istilah tu dah. Guna istilah yang betul, iaitu testis. Okey, apakah fungsinya? Okey, testis ni fungsi dia menghasilkan sperma. Okey, sperma yang duk berenang-berenang tadi tu, yang kamu nampak tu, dihasilkan di testis. Kemudian dihantar melalui zakar ke faraj perempuan. Okey. Zakar ni hantar sperma lah. Okey, seterusnya kita tengok rajah organ pembiakan perempuan. Ada 4 perkara yang kamu kena ingat, iaitu faraj, mula daripada bawah tu, faraj, uterus, tiub falopio dan ovari. Okey, apakah fungsi setiap ni? Okey, tengok ya. Di faraj, okey, tempat menerima sperma. Okey, tempat sperma dilepaskan ataupun tempat dia menerima sperma. Kemudian uterus. Uterus ni dia berlaku laluan jugalah, laluan dulu sebelum dia pergi ke tiub falopio. Okey, di tiub falopio berlakunya proses persenyawaan yang mula-mula video kamu tengok tadi tu. Okey, kemudian ovari. Okey, di ovari adalah ovum dan hormon wanita dihasilkan. Ovum yang tadi yang berjumpa dengan sperma tadi itulah. Okey. Ni yang keempat-empat untuk organ pembiakan perempuan. Okey, kita ulang lagi sekali. Kita mula dengan faraj, uterus, ovari dan juga tiub falopio. Okey. Kemudian setelah berlakunya proses persenyawaan, bagaimanakah manusia terbentuk? Okey, mari kita lihat.
Okay, dalam proses kehamilan, okay, ataupun pregnantum. Okay, sini before birth, sebelum dilahirkan. Okay, ada 40 minggu proses kehamilan, ada 3 semester, trimester. Nah, di situ adalah organ pembiakan perempuan. Okay, ovum keluar, okay, berjumpa dengan sperma, berlakunya persenyawaan. Okay, dah melalui tube falopio tadi, dia akan berpecah-pecah sel dia. Jadi semakin banyak. Okay, kemudian embrio akan melekat pada uri, placenta. Okay, uri bertugas untuk menguruskan hasil buangan dan juga memberi khasiat ataupun makanan-makanan yang mana tu. Okay, dia masuk melalui uri. Okay, kemudian semakin besar. Okay, di awal bulan 3, okay, mata, hidung, telinga, mulut dan organ-organ sudah mula terbentuk. Okay, kemudian di minggu yang ke-13 hingga 27 ataupun bulan yang ke-5, boleh nampak dah bayi tu bergerak di situ. Dan bulan yang ke-6, okay, sudah ada dia pendengaran. Okay, tu dia letak speaker tu. Speaker pula dia letak tu. Telinga tu. Dan akhir sekali, terbentuknya bulu mata dan juga deria rasa. Okay, ni scan. Scan bayi dalam perut. Okay, tengok kedudukan bayi. Semakin besar. Apabila dia dah nak dekat-dekat dia nak keluar ataupun dia nak melalui proses kelahiran, dia akan turun kepala dia ke bawah, ke bahagian bawah pintu uterus, pintu rahim tadilah. Okey, dan melahir dan dia lahir. Kemudian uri pun akan turut keluar sama. Okey, itu keadaan bayi dalam kandungan ibunya dan kelahiran bayi. Okey, kita tengok gambar rajah yang mudah untuk kamu faham. Okey, perempuan. Perempuan menghasilkan ovum. Manakala lelaki menghasilkan sperma. Berlakunya persenyawaan membentuk zygote. Okey, kemudian dia membesar menjadi embrio. Embrio akan terus membesar menjadi. Okey, sekarang kita lihat. Yang ni yang kita boleh zoom sikit lah lagi dekat. Okey, persenyawaan. Tadi, situ masuk sperma 1. Okey, sel-sel tu akan menjadi banyak. Kita belah-belah menjadi banyak. Dan jadilah sampai ke hari ke-8 dan ke-9. Dia akan bergerak lah. Okay, sampai ke dinding uterus tu. Okay, dia akan bergerak. Okay, dia tak duduk situ saja. Alright. Di sini. Okay. 3 minggu. 4 minggu. 5 minggu tak ada rupa lagi. 6 minggu. 7 minggu dah nampak sikit. 8 hingga 10 minggu dah ada rupa. Okay, masuk yang minggu ke-11 tu. Dah nampak dah hidung, mulut. Makin comel. Okey. Sampailah minggu ke-36 hingga 41. Dah semakin sempurna menjadi seorang bayi. Okey, soalan. Kenapa manusia perlu membiak? Ataupun kepentingan pembiakan ni? Kenapa? Okey, membiak. Maksudnya apa? Okey, menambah bilangan. Okey, lagi apa? Cici tak dengar. Apa dia? Okey, bagus. Untuk pastikan manusia tak pupus. Okey. Okey, sekarang kita tengok betul tak jawapan kamu tadi tu? Okey, tengok. Okey, yang pertama, memenuhi kitaran hidup. Kitaran hidup ni macam kitaran lah. Kitaran hidup. Okey, di mana manusia akan dilahirkan, membesar, menjadi kanak-kanak.
dewasa dan akhirnya akan meninggal dunia. Okey, generasi baru pula akan ikut kitaran yang sama. Okey, seterusnya mengekalkan kemandirian. Yang ini mengekalkan ataupun mengekalkan ni maksudnya adalah memastikan agar spesies manusia ni sentiasa ada. Okey, seterusnya menambahkan bilangan individu. Jangan seorang saja kan, kena ada tambah lagi lah. Manusia ni dia punya hidup dia nak berkawan. Jadi tambahlah individu. Dan akhir sekali mengelak dari berlakunya kepupusan. Bagus yang jawab tadi, tak nak bagi pupus tu. Tahniah. Okey, seterusnya. Sebelum habis, kita tamatkan pembelajaran pada hari ini. Kita ulang kaji sedikit. Labelkan organ pembiakan yang berikut, yang untuk perempuan. Okey, tengok yang pertama. Tu apa dia tu? Bahagian apa tu? Tiup. Tiup apa? Tiup basikal. Ish, kamu ni. Okey, tiup falopio. Bagus. Okey, kemudian bawah dia. Di mana ovum terhasil? Okey. Bagus. Ovari. Kemudian, di mana tempatnya bayi membesar atau berlakunya penempelan? Bahasa biasa disebut rahim. Apa dia? Uterus. Bagus. Dan tempat menerima sperma disebut sebagai faraj. Okey. Bagus, tahniah. Begitu bukan untuk yang dapat jawab semua dengan betul. Dan yang seterusnya, tengok, labelkan organ pembiakan lelaki. Okey, ada dua saja, mudah. Okey, yang ini bahagian yang menghantar sperma kepada faraj perempuan disebut sebagai bagus, zakar. Okey, tempat terhasilnya sperma ataupun hormon lelaki disebut sebagai mula dengan huruf T. Apa dia? Bagus. Testis. Okey. Tahniah kepada semua yang berjaya menjawab dengan betul. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini bersama dengan Cikgu Farhana. Okey, kita berjumpa lagi di masa akan datang. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.